pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang tak dapat dilupakan. Pendengar Ria 897, saya akan buka talian malam ini. Saya akan lebih banyakkan panggilan. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingatlah, setiap kiriman SMS berharga 30 sen khidmat oleh Mediacorp Private Limited. Misteri jam 12 hanya satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut. Jangan mudah percaya dengan apa yang diketengahkan. Kalau anda sudah bersedia, inilah kisah yang pertama. Pendengar Ria 897, berikut ini adalah kisah tentang seorang jiran yang dikisahkan dengan tajuk email yang saya terima, jiran yang dirasuk Pontianak. Seram. Kisahnya datang dari seorang pendengar dan siap dengan dialog dengan apa yang diketengahkan oleh seorang pendengar kita. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisi pendengar misteri jam 12. Tolong Kisi kongsi kisah saya. Nama saya Enis dan saya berumur 32 tahun. Kisah yang saya ingin ceritakan ini ketika saya berumur 9 tahun. Sewaktu itu tinggal di kawasan Ang Mo Kio di tingkat 5 dan jiran saya bernama Kak Kam yang dirasuk pada usia 9 tahun. Pada usia saya 9 tahun, ada seorang jiran bernama Kak Kam yang dirasuk di tingkat 2 di salah sebuah blok di kawasan Ang Mo Kio. Pada satu malam, harinya saya tidak begitu pasti Kisi. Sekitar pukul 12.30 tengah malam, adik lelaki Kak Kam datang ke rumah saya. Mukanya nampak cemas dan dia memanggil bapa saya Tika dan saat itu. Cik, kakak saya, cik, kakak saya. Afsal dengan kakak kau? Hah? Afsal? Tanya bapak saya kepada jiran yang dalam keadaan tergupuk apa? Tak tahu, cik. Cik, kakak saya, cik. Tak tahu. Kakak saya terjerit kat bawah, cik. Kat mana kakak kau? Dekat rumah, cik. Tadi budak-budak bawa kolong, nampak kakak pingsan. On the way nak balik rumah dari tempat tugas. Bila dia naik tangga tadi, cik. Jadi bapak saya menyuruh budak tersebut, jiran yang tinggal di lantai 2, untuk membawa naik kakaknya ke atas. Sebelum jiran saya naik untuk menceritakan perkara itu, kami sekeluarga di rumah seperti mendapat tanda. Jadi ini bermakna sebelum jiran yang tinggal di lantai 2 naik ke atas untuk berjumpa minta bantuan, katanya ini mereka sekeluarga seolah-olah mendapat petanda sesuatu akan terjadi melalui ikan nila merah yang dipelihara oleh mereka pada saat itu. Ikan yang dipelihara gelisah berenang dalam tangki. Ia kerap melanggar gelas tangkinya sambil melihat ke arah pintu rumah kami. Berbalik kepada cerita tentang jiran saya. 20 minit kemudian, setelah berlalunya jiran naik ke atas, bapa saya berbual dengan adik Kak Kam. Saya terdengar suara perempuan dengan nada yang marah menjerit, "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Dan kekecohan di luar koridor rumah saya, Kisi. Amat sangat kedengaran. Bila saya lihat 6 budak sedang mengangkat kakak, iaitu Kak Kam, ke rumah saya. 6 orang. Tiba-tiba di depan rumah, bapa saya menyuruh mereka masuk. Tapi Kak Kam tidak mahu masuk kerana katanya dia takut dan meronta-ronta nak lari keluar dari kawasan itu. Dia memekik, "Aku tak nak masuk. Aku tak nak masuk."
Aku takut. Aku takut. Lepaskan aku. Pendengar Ria 897. Keadaan malam ataupun tengah malam, 12 lebih tengah malam. Kedengaran seorang wanita yang dirasuk. Mungkin kakak cantik dalam kisah ini. Bila nak dibawa masuk untuk diobati, seolah-olah makhluk itu tahu dan minta dilepaskan. Takut nak masuk. Katanya bapa saya keluar rumah dan menghampiri Kak Kam sambil membaca sesuatu, meniup di telinga Kak Kam dan dia pun pingsan serta-merta. Kak Kam langsung dibawa masuk ke dalam rumah saya, Kisi. Dalam beberapa minit Kak Kam tersadar dengan mata yang terbeliak dan tidak meronta lagi. 3 dari 6 budak itu telah diterajang satu persatu. Bapa saya membaca sesuatu dan mengambil lada hitam, meletakkan di ibu jari kiri Kak Kam. Ini membuatnya menjerit ketakutan. Dengan kata lepaskan aku akan keluar dari badan ni, lepaskan aku. Dia menangis. Bapa saya bertanya, betul kau nak keluar? Betul kau nak keluar? Lalu dia menjawab, aku nak keluar, tolonglah, sakitlah. Ketika bapa menekan lada hitam di ibu jarinya. Bila bapa saya lepaskan lada hitam itu dari ibu jarinya, dia pun pingsan. Betul, Kisi, serta-merta pingsan. Tidak sedarkan diri. Kami ingat benda tu benar-benar dah keluar dari badan Kak Kam. Sebenarnya tidak, Kisi. Setengah jam kemudian, Kak Kam tiba-tiba menangis. Terisak-isak dia menangis. Bapa saya pun bertanya, kenapa? Kenapa? Saya tengok bapa. Apa bapa aku cakap macam ni? Kenapa? Kau datang lagi Aku kan dah cakap suruh kau keluar. Tadi kau cakap kau nak pergi kan kalau aku lepaskan kau. Kau datang lagi Cuma menangis, tak bercakap apa-apa. Dari mata kasar lihat seperti Kak Kam yang menangis. Tapi bapaknya mungkin tahu yang datang menangis tu bukan Kak Kam. Aku tahu. Aku tidak tahu jalan pulang ke tempat aku. Bapak bertanya soalan kepada makhluk tersebut. Dia menjawab dengan nada yang menyeramkan. Aku tahu, tapi aku tak tahu nak balik. Pendengar Ria 897, mungkin tuan yang menghantar ataupun barang yang menghinggap ini tidak dibenarkan pulang. Tak tahulah. Tapi ini dialog yang ditulis. Bapak kepada pencerita ini, siapa nama kau? Kak Kam dengan nada suara bukan nada suaranya menjawab, Siti Farida. Siti Farida, kenapa kau ikut dia balik? Aku suruh kau balik, kenapa kau ikut dia balik? Kenapa kau ikut dia balik? Kau nak aku cederakan kau? Tak nak. Aku ikut dia balik sebab dia nampak aku. Dekat mana dia nampak kau? Pendengar Ria 897. Mungkin tarikan nafas memang menakutkan. Ada beberapa kali benda itu senyap tidak ingin bercakap. Di mana dia lihat kau? Bidadari. Kisi, kematiannya sungguh sedih dan tragik. Dia mempunyai 7 adik-beradik, semuanya perempuan. Dari mereka telah pun diperkosa dan dibunuh katanya 3 hari sebelum perkahwinan Siti Farida. Ini sewaktu mereka membuat pesta kecil-kecilan pada tahun 70-an.
Casey dia berkata yang dia nak balik tetapi tidak tahu jalan balik, jalan pulang ke rumah dan minta tolong bapa saya untuk hantar dia pulang. Bapa saya setuju untuk menghantar balik benda itu ke tempat asalnya. Bila bapa saya cakap begitu, kami terdengar seperti batu terjatuh depan rumah kami, hentakan yang begitu kuat. Bapa saya keluar dan ambil sesuatu yang ada di lantai koridor, terus bawa ke kolong blok, mungkin untuk disimpan dahulu kerana waktu itu sudah dekat subuh. Itulah pengalamannya. Waktu itu Kak Kam bekerja di salah sebuah factory dekat Kalang Baru, berdekatan dengan kubur tanah perkuburan bidadari. Dari tempat tugasnya, kalau nak pulang ke rumah, dia akan naik sebuah bas bernombor 853 yang lalu depan tanah perkuburan bidadari. Mungkin ketika Kak Kam naik bas, terpandang benda tu. Kemudian bila benda tu ternampak yang Kak Kam nampak, dia ikutlah balik. Itu dia pendengar Ria 897, kisah yang pertama, kerasukan. Sejauh mana kebenaran kisah itu, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Tapi benda itu seolah-olah berdegil. Setelah dihalau keluar, disuruh keluar, dia berjanji nak keluar, dia datang balik. Dan bapa kepada ini seolah-olah tahu bila kakak tu mula menangis. Dia boleh tanya lagi, kau datang balik? Yalah, tak semena-mena setengah jam kemudian semua dah relax, tengah okey. Tengok Kak Kam menangis, terperanjat lah. Memang cukup menyeramkan dan itulah antara dialog yang telah pun dikirimkan dan pengalaman yang cukup menakutkan tadi. Terima kasih pada Imi yang berkongsi pengalaman. Sebelum saya jawab panggilan sebentar nanti, anda boleh hubungi saya. Malam ini saya akan lebihkan panggilan-panggilan anda. Anda boleh hubungi 669-11897. Berikut ini ada satu kisah pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Dan kisah yang diketengahkan adalah jiran yang tinggal di salah sebuah kawasan di Woodlands, bukan Woodlands, di Admiralty, kata beliau. Admiralty, blok mana, tempat mana saya tak nak beritahu. Tapi ini berkenaan dengan ibu kepada jiran sebelah. Yang kirimkan pengalaman daripada Haryati berkongsi peristiwanya. Haryati pulang dari tempat tugas sekitar pukul 1 pagi. Dan katanya Haryati, tadi saya dah bacalah kisahnya dah menderas, jadi saya beritahu anda sedikit intipati kisahnya supaya kisah yang panjang 3 muka surat ni dapat saya ringkaskan, jadi anda lebih faham bila saya potong ceritanya. Baik, kata Haryati, bersama dengan jiran sebelahnya, dah hidup berjiran ni dah lebih 12 tahun. Jadi pendengar Ria 897, Haryati pun faham jiran sebelah mempunyai seorang ibu. Seorang ibu yang suka merayap. Merayap tu merayau lah. Dia akan keluar rumah, duduk di kolong blok. Kadang-kadang tidak berkaki, beralas kaki lah. Dia berkaki ayam duduk, jalan sana, jalan sini. Walaupun rumah dia dikunci, dia pandai. Katanya makcik tua ni memang pandai. Dia akan cari kunci, buka pintu perlahan-lahan. Ketika anak sedang tidur, dia akan keluar. Jadi beberapa kali Haryati katanya kalau dia nampak, dia akan panggil makcik tu naik atas untuk pulang ke rumah. Ataupun bila dia naik ke atas, dia akan beritahu jiran sebelah yang sedang nyenyak tidur. Jadi itulah antaranya ibu yang dalam keadaan mungkin hampir nyanyuk lah. Suka keluar rumah, merayau-rayau di kolong blok di kawasan rumah. Jadi pada hari yang dimaksudkan, Haryati pulang dari tempat tugasnya sekitar 1 lebih pagi. Turun daripada transport yang menghantar beliau pulang ke rumah. Dan inilah kisahnya dalam Misteri Jam 12. Assalamualaikum Kisi, kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Haryati ingin berkongsi pengalaman ketika Haryati pulang dari tempat tugas 1 lebih pagi. Saya tak perlu beritahu tentang lanjut jiran sebelah. Anda dah tahu kisahnya sedikit sebanyak. Bila pulang ternampak ibu kepada jiran sebelah sedang berdiri depan sebatang pohon di hadapan blok saya di kawasan Admiralty. Saya memanggil makcik sebelah ni Nini. Namanya Rusna, tapi saya panggil Nini ataupun Niknah. Bila sedang berjalan, turun dari van transportasi. Lalu di kolong blok, saya tak perasan sebenarnya Nini sedang berdiri di depan pohon.
Sambil saya berjalan, saya sedang mesej tunang saya, kata Haryati. Yang saya dah selamat sampai rumah. Casey pendengar Ria 897. Betul-betul hadapan pohon, saya pun habis mesej. Saya pun dongak ke atas nak teruskan perjalanan. Alangkah terperanjatnya, ternampak Casey, Nek Nah ataupun nenek jiran sebelah saya sedang berdiri. Nek, saya terhenti dan memanggil namanya beberapa kali. Nek Nah, Nek Nah. Saya melangkah longkang. Depan saya, antara kolong blok rumah saya dan juga sebatang pohon, ada longkang kecil. Saya melangkah longkang kecil, menghampiri Nek Na yang sedang berdiri. Saya pegang tangan dia, toleh tengok saya. Dia menjeling ke arah saya. Nek Na, pukul berapa ni keluar malam-malam? Sini, ikut Yati balik sini. Saya pegang tangannya. Dia jalan kisi ikut saya dari belakang. Dia memang tak berbual. Sepanjang perjalanan, saya berbual dengan dia. Saya kata saya marah. Dah pukul berapa? Kenapa keluar malam-malam macam ni? Kalau sesuatu berlaku pada Nek Na macam mana? Saya memasuki lift. Nek Na masuk dengan saya. Tekan tingkat 8 rumah kami. Lift naik ke atas. Sampai tingkat 8, saya pun keluar dari lift. Nek Nah pun keluar dari belakang. Jadi pendengar Ria, bila saya keluar dari lift, saya ternampak anak Nek Nah, Rauf namanya, sedang berdiri depan koridor sedang isap rokok. Rauf! Rauf! Yati, apa? Nenek kau kat bawah kau biarkan gitu, kau boleh isap rokok lagi Bila saya toleh belakang Casey, Nek Nah tak ada di belakang saya. Nanti. Saya turun lift balik, saya turun bawah, saya tengok kiri kanan, Nek Nah dah tak ada Casey. Jadi, sesaat kemudian lift sebelah, lift B, Rauf turun. Apa dengan kau Yati? Kau cari siapa ni? Nenek kau lah, tadi aku nampak nenek kau kat bawah. Astaghfirullahalazim. Nenek aku tak ada kat rumah Yati. Abang aku tadi ambil, jemput dia. Sekarang nenek aku kat rumah abang aku. Mana boleh? Rauf, kau jangan main-main Rauf. Tak apa, kau tak percaya kan? Kau naik atas. Saya naik atas jumpa isteri Rauf. Isterinya yang sedang duduk di ruang tamu pun mengatakan yang ibunya dijemput abangnya awal petang tadi untuk bermalam di sana. Bila saya dengar, saya terperanjat Casey. Saya terperanjat sebab saya rasakan saya pimpin tangan makcik sebelah, naik lift dengan saya, keluar lift, tunjuk belakang, makcik tu dah hilang dari pandangan. Pendengar Ria 897, itulah malam yang menakutkan, yang menyeramkan saya, tersangatlah seram. Terima kasih, selamat tengah malam kepada Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12 dari pendengar kita bernama Haryati. Itu dan pendengar Ria 897, kisah yang telah pun saya ketengahkan tentang Haryati yang nampak jiran sebelah makcik jalan waktu malam, berdiri depan pohon. Kalau nampak makcik duduk sorang-sorang, mungkin bolehlah fikir dua kali adakah tu benar makcik ataupun bukan. Baik, sekarang saya buka talian. Anda boleh hubungi saya 669-11897. Yang nak telefon, saya minta kerjasama anda supaya yang ingin hubungi saya itu adalah anda yang mempunyai kisah pengalaman, misteri lah. Dan yang kedua ni, suara radio matikan supaya dapat dengar suara dengan jelas dan jangan berbisik-bisik. Saya mohon dari anda semua. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Baik, kita teruskan ke 669-11897 untuk berkongsi pengalaman anda. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Jadi itu dia, sekali lagi saya ingatkan anda, kalau ingin bercerita tolong matikan radio di belakang. Ramai sebenarnya nak telefon. Setiap kali kalau ada acara di luar jumpa saya, Casey, saya nak telefon susah lah nak tembusi. Jadi ramai yang ingin telefon, ramai juga yang ingin telefon tapi tidak ingin bercerita. Sekali lagi saya buka talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Sapia sini Casey. Khabar baik. Terima kasih. Kak Sapia buat panggilan dari mana? Buat dari mana? Buat panggilan dari mana Kak Sapia? Ya. Kak Sapia telefon dari mana ni? Saya buat panggilan daripada Gelang saya cari. Gelang. Dan Kak Sapia, nanti radio di belakang tu matikan boleh Kak Sapia? Mengganggu nanti Kak Sapia nak bercerita. Saya ada kisah sikit untuk Casey. Boleh silakan Kak Sapia. Kisah tentang apa? Tadi petang saya pergi Tanjung Kapal Komplek. Tanjung Kapal Komplek. Dan saya jalan dekat perkampungan kan, ada di tutup kan, ada bongkar kan. Maghrib Pak Casey. Saya jalan kat situ. Lalu saya nampak macam ada perempuan lambai-lambai dengan saya. Saya pun tak layan lah, saya buat bodoh. Sekali masa bila dia ada dekat luar ni. Tapi maaf Casey, saya tengok dia tak ada kaki gitu. Tak nampak kaki. Jadi kemudian apa yang berlaku? Saya takut dia. Akak terus balik rumah ke macam mana? Manusia ke bukan tu. Jadi terus akak pulang lah. Diamlah, jalan model jalan. Okey. Ya? Terima kasih Kak Sapia. Baik, sila hubungi saya 669-11897. Saya akan buka talian 669-11897. Saya akan bacakan kiriman SMS yang ada saya terima dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda. Yang ini daripada Zawi katanya. Apa khabar Kisi? Nama saya Zawi. Ini pertama kali saya kirimkan SMS dan kisah ni bukan pengalaman saya. Dan saya pun tak tahulah cerita ni dibuat-buat ataupun tidak. Saya terdengar kisah ini diceritakan oleh makcik saya pada hujung minggu lalu ketika kami sedang piknik di pantai East Coast. Mula-mula duduk bersembang dengan keluarga yang lain. Seramai 27 orang datang kisi potluck. Wah, seronok Duduk di tepi pantai. Memang keluarga kami suka meluangkan masa bersama dengan adik-beradik yang lain. Jadi dah duduk ramai-ramai di atas kembis ataupun di pantai East Coast kata beliau. Ada yang mandi-manda, ada yang sibuk memancing, ada juga yang duduk bercerita. Mulalah buka topik cerita seram. Saya pun memang suka dengan M12 dan makcik-makcik saya pun suka. Setiap malam must make it a point untuk dengar rancangan ini. Terima kasih. Jadi kata Zawi, pengalaman yang diceritakan oleh makcik saya memang menyeramkan. Saya dengar pun naik meremang bulu rumah. Ini tentang jiran sebelah. Jiran sebelah adalah seorang pakcik tua yang tinggal hanya seorang diri. Kata mengikut kisah yang makcik saya ceritakan. Kalau saya bohong, maksudnya makcik saya ni pun bohong lah. Jadi ini yang saya dengar, saya cuma sampaikan kepada Kisi saja. Jadi pengalaman makcik Zawi yang diceritakan bersama dengan keluarga yang lain ketika berada di pantai East Coast. Jiran sebelah makcik saya ni merupakan seorang pakcik tua yang isterinya telah pun meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Jiran sebelah ini juga, isteri, suami adalah tukang urut. Malah katanya, suami makcik dan makcik saya sendiri pernah pergi ke rumah jiran sebelah untuk mendapatkan khidmat urut. Urut badan, urut kaki, memang sedap Kisi. Kata makcik, selepas sesi urutan, rasa badan ringan semacam. Tapi setelah 2 minggu tak urut, badan mula rasa berat. Ada kalanya beratnya melampau, lebih berat daripada pertama kali datang. Ini membuat makcik saya berkali-kali nak pergi mengurut dengan ataupun jiran sebelah. 1 sesi urut. Pertama kali makcik datang sebab jiran dia kata tak apa, kasih percuma. Tapi kali kedua, ketiga, keempat, setiap kali datang, sesi urutan harus dibayar $30. Jadi 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sebulan $60. Memanglah Kisi servis, takkan percuma. Tapi dari 2 minggu sekali, jadi 2 minggu sampai 3-4 kali makcik saya pergi mengurut. Yang hairan suaminya tak terkena. Suaminya okey, dah tak rasa, maaf kalau saya gunakan perkataan, gian untuk pergi mengurut. Jadi Zawi menceritakan, makcik saya pun mendapatkan bantuan seorang pakar. Pakar ini telah pun menyuruh makcik saya lakukan sesuatu. Dia beri makcik saya macam daun sirih, kata makcik. Daun tersebut diletakkan di belakang badan supaya tak terasa sengal, sakit badan dan nak pergi urut.
Jadi apa yang berlaku, waktu itu makcik saya sedang menonton TV 11 malam bersama dengan suaminya. Apabila pakcik sebelah balik, jalan dengar serit-serit kaki. Jadi makcik saya pun tengok, pakcik sebelah dah balik. Tapi katanya Zawi, makcik saya menceritakan, tapi dengar orang seret kaki Casey. Pakcik tu berjalan langsung tak menyeret kaki, macam biasa. Makcik saya tak puas hati, dia bangun setelah pakcik tu lalu depan rumah. Jadi makcik saya pergi ke depan pintu, suaminya tak tanya. Kemudian dia cuma lafazkan satu kalimah. Dia pun buka pintu, jenguk luar rumah. Casey, bila makcik saya jenguk, katanya pakcik sebelah dah masuk rumah. Alangkah terperanjat di belakangnya. Rupa-rupanya Casey, makcik saya ternampak sesuatu yang menyeramkan. Rambut makhluk tu panjang sampai ke lantai Casey. Bila dia jalan, dia seret kaki dengan rambut-rambut sekali terseret Casey. Astaghfirullahalazim. Makcik saya tutup pintu besi, ketak mangga, tutup pintu kayu, tutup tingkap. Suami tanya, kenapa dengan awak? Bang, abang tak tahu saya nampak apa, bang. Astaghfirullahalazim. Kenapa dengan awak ni? Abang tak tahu saya nampak apa, bang. Makcik saya malam tu tak boleh tidur. Mereka hidup berjiran kan? Pendengar Ria 897 FM. Apabila suami isteri dah masuk tidur, suami tidur dalam sebelah tingkap, isteri tidur luar, jauh dari tingkap. Makcik saya bernama Hamidah. Terdengar suara memanggil-manggilnya di tingkap bilik. Makcik saya terus berjumpa dengan pakar yang memberikan 2 daun yang diletakkan di belakang bahu. Pakar itu bantu merawat. Hari demi hari, barulah makcik saya tidak diganggu lagi. Itulah pengalaman Casey yang diceritakan oleh makcik saya ketika kami berpiknik ataupun berkelah, bersantai di tepi pantai pada hujung minggu yang lalu. Terima kasih dari saya, Zawi. Selamat malam. Pendengar Ria 897-669-11897. Selamat tengah malam ataupun selamat pagi. Siapa bercakap di ujung talian? Saya Encik Mohan. Encik Mohan, apa khabar? Sihat, Khabar baik. Dan Cik Mohan ingin berkongsi pengalaman ni tentang apa, Cik Mohan? Saya ni pemandu taksi. Ni berapa tahun Cik Mohan dah jadi pemandu taksi ni? Selama 3 tahun. Okey, dan pengalaman 3 tahun yang nak ceritakan ni tentang ketika anda memandu lah. Tengah memandu. Jadi saya masa tu saya penat. Anda berapa memandu masa malam. Oh, waktu malam. Waktu malam. Jam berapa sampai jam berapa tu? Saya mula jam 5 petang sampai pagi 5. Oh, okey, silakan Cik Mohan. 1 tahun dulu di kawasan perkuburan Bidadari. Okey, sana kan ada masa tu stesen belum buka lagi. Belum, ya betul. Setahun, saya ingat 1 tahun setengah ni macam. Jadi bila saya menghantar penumpang dari Mustafa ke Sengkang, bila saya patah balik, saya macam mengantuk. Jadi saya berhenti dekat stesen MRT sana. Jadi saya hidupkan enjin, aircon saya hidup, saya parking, saya tidur. Dalam saya ingat kurang-kurang jam 1 pagi. Jadi lepas saya tidur, tiba-tiba taksi saya ada orang goncang. Macam naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Jadi saya dalam tidur tu saya ingat macam apa jadi. Saya tak belum mandi, saya belum pandu lagi, berhenti berehat apa. Tiba-tiba saya buka mata saya pusing sebelah kiri saya. Ada satu perempuan, rambut panjang, pakai baju putih. Saya tak tahu pasal saya ni orang Hindu. Saya tak tahu apa macam bercakap pakaian dia. Jadi saya nampak mata dia merah, rambut panjang hitam, dia
tunjuk tangan kita tangan lepas tangan ibu jari sebelah dia, tangan telunjuk. Dia panggil saya keluar dari sana. Jadi berat, sampai badan sudah berat, tak boleh bangun. Bila saya nampak tu seluruh badan saya berpeluh. Lepas tu tak sedar diri saya terkencing dalam teksi. Jadi ini berlaku dekat bidadari kawasan Mount Vernon sana lah. Betul-betul dekat stesen kereta, stesen MRT. Okey. Jadi kemudian bila anda dah terkucil dalam teksi anda tu, apa yang berlaku seterusnya? Terkencing tu, apa tu saya cuba sedaya upaya saya bangun. Lepas bangun, saya sudah seluruh badan saya sudah peluh. Lepas tu saya terus pergi dekat Bendemes ada, dekat toilet, esok ada. Saya cuci, lepas tu terus saya balik. Lepas balik, besok pagi saya tak boleh bangun, sakit. Okey. 3 hari sakit. Badan anda sengal-sengal bisa macam tu lah bisa. Tak boleh bangun, terlampau panas badan. Itu pengalaman saya. Wah, terima kasih Cik Mohan. Dan sekarang ni masih memandu teksi ataupun macam mana? Masih memandu. Selalu dengar saya ni satu kawan India juga, dia yang recommend station ini untuk saya. Terima kasih Cik Mohan dan rakan anda. Terima kasih. Terima kasih kecil. Kembali itu dia Cik Mohan kita, berbangsa India tapi menggemari rancangan Misteri Jam 12 Wah, MJ12 ni kira universal. Terima kasih yang suka mendengar rancangan ini dan menyokong rancangan ini. Terima kasih Cik Mohan. Siapa lagi? Sarjan Rata. Ada juga rakan-rakan Mr. Siapa itu tadi saya jumpa terserempak. Ada seorang lagi teman kita pada hujung minggu lalu lah. Siapa? Mr. Andrew yang juga suka mendengar rancangan ini. Saya terperanjat lah, dari jauh dia datang dia saya. Kesi. Apa lelaki Cina ni kejar aku dari belakang ni? Sekali dia angkat tangan. Hai, Mr. Andrew here. Yes, Mr. Andrew. You the ghost story, right? Baru tahu dengan MJ12. Ya, kan datang minta hutang, terkejut juga Jadi terima kasih bagi anda semua. Terima kasihlah kerana mendengar rancangan MJ12. Saya akan kembali sebentar nanti, jangan ke mana-mana. Kalau tadi Encik Mohan dengan pengalaman di bidadari seperti yang dikongsi sama juga pendengar kita yang pertama ini. Kejap lagi ada kisah email yang ingin saya bacakan. Panggilan yang anda boleh hubungi saya di 669-11897. Email ada satu kisah pemandu teksi yang ternampak makhluk. Nanti saya beritahu anda lah. Pemandu teksi bernama, namanya mana ni? Pak Wan. Ya, Pak Wan berkongsi, kata beliau, ketika memandu teksi ternampak sesuatu makhluk yang menakutkan. Jadi akan saya sentuh kisah Pak Wan. Juga ada pengalaman daripada Zu berkongsi peristiwa ketika beliau dan tunangnya berada di night safari. Ketika berada di sana, sesuatu kejadian berlaku, kata Zuraidah berkongsi pengalaman. Kisah Pak Wan akan saya sentuh sebentar nanti. Semua ini bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Pendengar 897 FM. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Dan berikut ini adalah pengalaman dari seorang pendengar bernama Zuraidah bersama dengan tunangnya. Sebelum itu peringatan kepada anda semua termasuk diri saya, jangan mudah kita percaya dengan apa jua kisah yang dikongsi sama. Dan anggaplah rancangan Misteri Jam 12 ini sama seperti menonton filem-filem seram. Tidak lebih dari itu. Jangan terlampau terikut-ikut, terlampau taksub dengan kisah yang diketengahkan. Kisah dari Zuraidah bersama tunangnya yang katanya telah pun pergi kunjungi night safari 3 tahun yang lalu. Pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Zuraidah dan tunangnya apabila mereka ke sana dan tidak menaiki, dikatakan sinilah, tidak menaiki pram yang disiapkan oleh pihak night safari, malah mereka berjalan kaki pada malam yang disebutkan. Zuraidah menceritakan, saya dan tunang berjalan kaki dari satu sudut ke sudut yang lain, dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Memang malam tersebut ada juga pelancong-pelancong
pengunjung yang datang. Tapi bila kami berjalan, Kisi, bila sampai dekat sebuah kawasan, kalau tak silap saya merupakan kawasan harimau, ternampak di salah sebuah had ada sebuah keluarga Melayu berada di had tersebut. Dari jauh tengok macam okey, mereka sedang duduk beristirahat. Tapi semakin menghampiri, semakin membuat saya takut, kata Zuraida. Saya mula pegang tangan tunang saya serapat-rapatnya. Apa yang berlaku, kata Zuraida? Menghampiri had tersebut kedengaran ada seorang perempuan nangis. Saya tak pasti itu isteri atau anaknya. Sedang duduk di bangku menangis tak henti-henti. Kemudian suara bertukar menjadi sesuatu yang menyeramkan. Saya dapat dengar dan lihat untuk seketika. Saya dengan tunang ada pilihan, belok kanan, kiri atau jalan terus. Kami jalan terus. Jalan terus, tidak melintas bawah had tersebut. Tidak tengok pun harimau yang ada di sana. Dah jalan terus, lebih kurang jaraknya lebih 20 meter ataupun 10 meter, kata Zuraida. Seorang budak kecil dari belakang. Kak, abang. Kami berdua toleh berhenti. Budak itu bersuara. Bapak saya kata jangan jalan sana, Kak. Kalau kakak nak, kakak patah balik kiri atau kanan tak kisah. Yu, apa Yu? Macam mana Yu? Saya tanya pada tunang saya. Dah lah, awak jangan kisah. Terima kasih dia. Tunang saya ucapkan terima kasih. Budak tu patah balik. Kemudian tunang saya jalan terus, tak indahkan nasihat bapa budak yang katakan jangan jalan terus. Teman Ria 897. Saya memarahi tunang saya kerana dia berdegil. Awak nak pergi mana ni, Wak? Kan budak tu cakap bapak dia kata jangan jalan terus. Yang awak nak dengar dia apasal? Ha? Awak takut? Saya diam. Sepanjang perjalanan, semakin jauh kami jalan, semakin sunyi, Kisi. Sebelum ni nampak juga orang. Ada berkumpulan, ada berpasangan. Tapi bila kami jalan, dah sunyi, sepi. Saya rasakan macam saya dengan tunang saja yang berada di naik safari pada malam yang disebutkan. Kemudian, hati mula rasa lega. Ternampak seorang perempuan sedang berdiri. Semakin dekat, semakin wangi. Casey dapat bau bunga kenanga, wangi, harum sangat. Tunang saya terhenti. Dia tengok saya, dia pegang hidung. Konon-konon nak tanya saya ada bau tak? Pendengar Ria 897 FM, Zuraida pun mengatakan yang dia ada bau sesuatu. Saya terlafaz. Ayu, wangi Tunang saya tepuk dahi. Astaghfirullahalazim. Yang you pergi tegur apsal? Saya pandang balik, Casey, di hadapan saya. Kan tadi saya cakap nampak perempuan sedang berdiri. Wanita itu hilang entah ke mana, Casey. Saya tengok atas, kiri kanan, tak nampak apa-apa. Nak tak nak, saya dengan tunang pusing balik. Terpaksa jalan. Bila kami pusing balik, nampak di had tersebut masih kelihatan keluarga Melayu dalam keadaan riuh, menangis terisak-isak, sampaikan ada 2 pegawai nak safari yang datang beri bantuan. Saya dengan tunang terus belok sebelah kanan dan teruskan perjalanan. Dalam beberapa meter kemudian nampak ada kumpulan-kumpulan rombongan yang lain, ada juga pasangan-pasangan yang lain. Baru lega perasaan hati saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Baik, sebentar nanti akan saya ketengahkan kisah dari Pak Wan, seorang pemandu teksi yang katanya ternampak makhluk ketika beliau bertugas di waktu malam, macam Cik Mohan tadilah. Dan sebelum itu saya ingin menjemput anda untuk hubungi saya di 669-11897. Baik, pengalaman-pengalaman yang selanjutnya akan saya ketengahkan. Yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Tapi tolonglah yang ingin bercerita itu lebih serius. Saya macam Cik Mohan tadi, bagus
bagus. Dia cerita pun walaupun memandu teksi, dia matikan radio. Jadi dia cerita tu tak terganggu. Orang yang bukan Melayu faham bahasa Melayu. Orang yang Melayu ni tak faham bahasa Melayu. Macam mana ni? Baik, kiriman ingin saya sempurnakan datangnya daripada saya tengok Miss Lina katanya. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Nama saya Miss Lina. Saya ingin berkongsi satu peristiwa berlaku di tempat tugas saya. Saya pernah nampak kelibat kawan saya apabila saya nak masuk tandas wanita di pejabat saya lah. Waktu itu saya ada banyak kerja, jadi saya pulang agak lewat. Saya ingat lagi sekitar 8 lebih malam. Kebanyakan pejabat dah tutup, melainkan mereka yang overtime. Jadi saya antara mereka yang overtime. Saya masuk dalam tandas 8 lebih malam lah sebab tak tahan sejak awal tadi nak terkucil. Masuk dalam, tolak pintu, nampak kawan saya masuk salah satu cubicle. Jadi, dalam sini ada kawan saya. Saya dah ternampak. Saya pun masuk cubicle sebelahnya. Setelah saya legakan diri, saya keluar dari cubicle. Kawan saya masih belum kelihatan keluar. Tak dengar bunyi pintu pun. Jadi saya pun bersihkan tangan. Alangkah terperanjatnya bila saya nak keluar dari tandas, kawan saya yang tadi saya nampak baru nak masuk tandas. Kata Miss Lina, baru nak masuk tandas. Jadi saya tengok, masuk tandas lagi? Berapa kali kau nak masuk tandas? Saya cakap, bila masa aku masuk tandas? Ni baru aku nak masuk ni. Saya terus terdiam, Kisi. Walhal memang benar saya nampak bila saya nak masuk tandas, dia masuk kubikel nombor 3 sebelah hujung. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Kemudian malam yang sama saya nak pulang. Saya rasa tak sedap hati bila jalan depan tandas tepi pejabat saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kita ke hujung talian. Silakan. Hello, selamat tengah malam. Hello. Baik, kalau ingin hubungi saya, tolonglah matikan radio. Macam tadi tu, tak faham bahasa Melayu. Tolonglah ya, matikan radio di belakang supaya tidak terganggu. Jadi bila saya hello, awak boleh hello terus. Baik, 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Ya, siapa tu? Hello. Baik, ni satu lagi yang tak faham. Hey, stresnya. Brigadia 897 669 11897. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Yanti. Yanti, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih kerana matikan radio anda ya, Yanti. Yanti ada pengalaman tentang apa, Yanti? Ya, ini pengalaman tentang saya waktu kerja di Jakarta tahun lepas. Oh, Jakarta. Ya. Ini pengalaman kau sewaktu bekerja apa ni? Gangguan kah, penampakan kah, bagaimana? Ya, waktu itu kan saya bekerja seperti bikin patung, anak patung gitu. Anak patung ya? Ya, anak patung soft toys kah ataupun yang kayu, yang dari kayu. Oh, okey, silakan. Ya, waktu itu bos saya pernah bilang kalau bikin ini anak patung jangan sampai melamun gitu kan. Terus itu saya bikin patung dengan rasa yang nggak enak hati lah, yang keluarga saya habis ada kematian gitu. Dan tiba-tiba patung itu kayak ada yang ngisi gitu. Maksudnya bisa jalan sendiri, dengan ininya bisa jalan sendiri. Patungnya bergerak sendiri? Iya. Dan di depan mata saya gitu patung itu bisa gerak sendiri. Saya teriak-teriak ke majikan saya itu kalau patungnya bisa jalan sendiri gitu kan. Lalu itu majikan saya langsung bakar itu patung. Dibakar langsung gitu. Jadi patung yang anda maksudkan itu hanya patung ukiran sajalah yang dibuat dari kayu. Memang tidak boleh bergerak sendirilah. Iya, dengan sendirinya jalan sendiri gitu, berjalan sambil. Jadi setelah anda buat aduan, majikan anda nampak patung itu bergerak? Iya, nampak gerak juga, nampak jalan gitu. Habis itu langsung patung itu dibakar gitu. Kemudian tidak ada gangguan yang selanjutnya berlaku? Tidak ada. Wah, terima kasih ya. Okay. Terima kasih Yanti. Satu kisah yang cukup menarik bertugas di salah sebuah kedai
membuat patung dan ketika bertugas di kedai membuat patung tu gangguan, patung tu bergerak dengan sendirinya. Baik, pendengar Ria 897 FM. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang ini merupakan kisah dari Pak Wan, seorang pemandu teksi. Katanya Pak Wan, pengalaman yang beliau alami berlaku beberapa tahun yang lalu dan beliau tidak perasan sebenarnya. Kisah yang ini ketika perkara ini berlaku, dia tidak begitu perasan. Di traffic light, beliau adalah kenderaan sebelah kiri traffic light. Satu lagi teksi sebelah kanan. Di hadapannya dia tak nampak pun ada penumpang sedang tahan teksi. Dia tak nampak. Tapi bila lampu merah bertukar warna hijau, kata Pak Wan, inilah pengalaman yang menakutkan. Pemandu teksi yang berada di lorong tengah, saya lorong kiri. Jadi kalau saya lorong kiri, mesti saya nampak kisi orang yang tahan teksi. Pemandu ni tiba-tiba berdesut, potong depan saya, kemudian dia berhenti di tepi jalan. Baru saya perasan ada perempuan masuk dalam teksi. Takkan tadi saya tak nampak? Pintunya terbuka, ada orang masuk dalam. Tak apalah, mungkin rezeki dia saya tak nampak. Kemudian kami bergerak ke depan, dia dah tinggalkan saya. Lebih kurang jaraknya dalam 800 meter, ada satu lagi traffic light, lampunya merah. Kami berhenti. Kali ini dia sebelah kiri, saya sebelah lorong tengah. Bila saya toleh, tengok dia tak tengok saya kisi. Yalah, mungkin dia rasa bersalah potong jalan. Apa yang berlaku, saya pun tengok tempat duduk belakang. Tempat duduk belakang kosong kisi. Jadi pendengar Ria 897, kata Pak Wan, saya pun rasa curiga. Saya kedepankan teksi saya, kedepankan lagi ke depan sebab saya nak tengok di atas teksinya merah atau hijau. Kalau merah, maksudnya dalam ada penumpang. Kalau hijau, teksinya kosong. Jadi saya tengok dekat teksi atas kisi, merah warnanya. Dan pemandu teksi tersebut mungkin agaknya telah pun menjemput, mengangkat seorang penumpang yang bukan manusia. Ya Allah kisi, sepanjang perjalanan saya lalu ikut teksi itu sebelah-sebelah. Kemudian saya horn beberapa kali. Pada mulanya dia tak nak tengok saya. Lama-kelamaan, bila saya dah horn beberapa kali, baru dia toleh. Dia turunkan tingkap. Dia tanya saya, "What?" Saya tunjuk belakang. Dia toleh ke belakang. Dia sendiri terkejut bila ternampak di tempat duduk belakang tak ada orang. Saya barulah berdesut tinggalkan pemandu tersebut. Kata Pak Wan, pengalaman yang saya alami, yang saya nampak, kata beliau. Terima kasih. Selamat tengah malam kisi. Misteri Jam 12 akan kembali sebentar nanti. Baik pendengar Ria 897, silakan 669-11897. Matikan suara radio anda tolong, sebab kalau anda tak matikan, nanti anda akan, tak akan jawab bila saya cakap hello ke, saya tegur anda diam je sebab suara belum keluar dari radio. Jadi silakan 669-11897. Sebelum tu di sini ada pengalaman seorang pendengar daripada Isnarti, katanya. Assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika usia saya antara 21 hingga 24. Saya telah pun mendapat tawaran menjadi model dengan salah sebuah syarikat di Indonesia. Kata Isnarti, antara 3 tahun berada di sana, pengalaman yang menyeramkan berlaku banyak sekali. Ada juga model-model di sana menggunakan susuk, dan ada di antara mereka yang tahu dan tak puas hati dan akan kenakan antara satu sama lain. Seperti contoh, kata Isnarti, apa yang berlaku terjadi kepada salah seorang model. Berasal daripada Jawa Barat. Namanya Susila. Kisi memang terkenal orangnya. Susila bukan nama sebenar, saya gunakan nama samaran. Dan beliau antara yang tercantik. Kalau lelaki tengok perempuan cantik, satu hal. Ini kami, model-model yang lain, tengok dia memang cantik. Sampaikan saya teguh, wah kamu ni anggun ya. Tapi satu kisi, dahlah cantik, sombong kisi. Kadang-kadang bila kita semua ada waktu rehat, kita duduk berbual, dia seorang berdiri di tepi, berbual dengan kekasih gelapnya. Jadi kata Isnarti, pengalaman saya bila salah seorang daripada rakan-rakan model yang lain dapat tahu yang si Susila ni menggunakan sejenis susuk.
Dan Susila memang tak boleh berdepan dengan kucing hitam. Jadi salah seorang dapat tahu, tak tahu macam mana dia boleh tahu, telah pun membawa bersama kucing hitam masuk dalam satu beg yang diletakkan kucing di dalamnya. Dalam pada kita sedang beristirahat setelah photoshoot semalaman, si budak ni namanya Y telah pun bawa beg tersebut. Katanya, kamu mau tengok enggak? Aku hari ni bawa binatang peliharaanku. Susila macam biasa. Kami yang lain sedang duduk berkumpulan, bercakap, berborak-borak. Dia berdiri jauh tak campur dengan kami. Konon-konon tak ada sama standard. Jadi apa yang berlaku? Si Y ni keluarkan kucing. Saat Susila nampak, dia toleh, dia terus memaki hamun. Katanya, bawa itu binatang jauh dari aku. Si Y ni bangun, tunjukkan. Kamu takut ya? Ambil ni, ambil. Casey, semakin kucing tu dekat, semakin dapat lihat wajah Susila yang sebenar. Saya sampaikan tengok ke arah lain. Sebab memang menyeramkan, Casey. Kemudian datanglah bapa-bapa yang lain, termasuklah bapa kameraman, produser dan sebagainya, menenangkan keadaan. Akhirnya kucing itu dirampas, masukkan kembali dalam beg dan Y ditarik tepi. Susila lari keluar. Sampai ke saat ini tidak saya dengar kabar darinya. Itulah pengalaman saya, Casey, ketika saya berada di Jakarta, Indonesia, bertugas sebagai seorang model dari 21 sampai usia saya 24-25 tahun. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, itu dia kisah dari Susila yang kirimkan kisah beliau kepada saya. Bayangkan. Macam-macam pendengar-pendengar berkongsi pengalaman Susila, katanya. Dan sekarang ini dah tak lagi bergiat dalam sebidang seni peragawan lah, kata beliau. Dan dah kembali ke Singapura, kerja macam biasa, office hour. Baguslah. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap tu? Hisham ni. Hisham, buat panggilan dari mana? Daripada Woodland. Susah betul nak dapat. Tadi call Casey tak terputus. Okey. Dan terima kasih Hisham kerana matikan radio. Dan pengalaman Hisham tentang apa ni, Hisham? Silakan. Pengalaman Hisham ni tentang kat Woodland ni dekat satu taman, Casey. Okey. Di taman kalau kita nak pergi jalan kaki, nak ke lintas hutan. Sebelah hutan tu ada sekolah. Saya, kakak saya, abang saya. Kita dah boring, dah pukul 3 lebih pagi nak pergi taman nak relax. Habis abang saya bawa kamera HD, ada flash lah. Masuk hutan tu, satu lampu tak ada, Casey. Dah tu tak apa, dah masuk, abang saya ambil flash. Habis ternampak ni makcik duduk seorang tau, Casey. Lampu tak ada, tapi makcik ni duduk bawah bulan, Casey. Betul-betul bawah bulan. Bulan tengah mengambang bawah bulan. Duduk depan pokok. Kita lalu. Saya cakap abang saya, abang nampak tak? Abang saya cakap diam je. Dan sampai kat taman, dah jalan-jalan, dah relax, dah nak masuk pukul 7, tapi masih gelap lagi lah. Dah jam patah balik. Sekali abang saya nak ambil gambar lagi, keluar flash, kita nampak makcik tu lah. Nampak makcik tu, kita fikiran dah lain tau. Lepas tu patah balik, kau kakak saya suruh ambil saya, kita naik taksi, bayar dia taksi. Tak tahu, Casey, ni makcik duduk seorang, tak berubah tak apa, duduk situ stay je. Siapa yang tak takut dia duduk dekat tu kayu blok tu kayu tu duduk daripada pukul 3. Casey bayangkan 3 sampai pukul 6. Allahuaklam tu makcik kan tu pun tak tahu lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Okey, sama-sama, Casey. Kembali. Saya suka dengan pendengar-pendengar yang berkongsi pengalaman dengan anda dapat konsentrasi, suaranya jelas, bagus. Terima kasih pada teman kita yang tadi berkongsi, juga yang tadi telefon Yanti yang sudah berkongsi pengalaman. Yang ini daripada siapa ni? Dari Wayan katanya. Assalamualaikum Mas Casey. Waalaikumsalam ya Mbak Wayan. Ya, kisah tentang patung bergerak pernah berlaku. Aku pernah bertugas di salah sebuah factory, bukan di Singapura, di
di Indonesia. Waktu itu patung itu bukan dibuat dari kayu, malah patung yang aku buat itu harus dijahit, dibuat dari kain dan isinya adalah kekabu. Dan sedang satu malam itu, salah satu patung bergerak dengan sendirinya. Terperanjat, patung-patung itu yang telah pun disiap jahit harus diletakkan di atas tempat menyimpan patung, di atas beberapa papan yang telah pun disusun. Jadi apa yang berlaku, kata Wayan di sini, bila aku toleh rasanya macam ada seseorang sedang melihat. Tak apa, aku tidak indahkan. Rasanya macam ada lagi. Jadi beberapa kali kemudian aku toleh ke sebelah kiri, terperanjat salah satu patung yang rambutnya panjang, belum lagi diikat sebab masih lagi dalam proses menjahit. Rambutnya itu, Kisi, patung tu bergerak, toleh dan melihat aku dengan mata yang terbeliak. Dan dipendekkan cerita, kata Wayan, barulah aku tahu patung wanita yang berbentuk tubuh wanita di kedai yang aku bertugas ini menggunakan rambut orang yang asli. Sama ada orang tu dah meninggal ataupun tidak, aku tak tahu dan itu bukan urusan aku. Bila dengar kabar-kabar angin mengatakan patung-patung berbentuk tubuh wanita ini menggunakan rambut yang asli, aku menjadi takut. Dan kadang-kadang membuat aku kaget ataupun terkejut bila melihat patung-patung yang diletakkan di atas rak. Itu saja pengalaman dari Wayan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Pendengar Ria 897 Misteri jam 12 diteruskan, dan ingat rancangan ini hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Datangnya daripada kiriman seorang pendengar yang saya nak ketengahkan ini. Ini dari Kak Suria berkongsi pengalaman. Katanya, Kisi, cerita malam ni semua best-best, seronok dengar. Dan kakak juga ingin berkongsi pengalaman kakak. Beberapa tahun yang lalu, kakak pernah balik dari tempat tugas di Kolong Blok, dikejar oleh seorang makcik dari belakang. Memang menakutkan, memang menyeramkan. Tak tahu kenapa makcik tu nak serang, tapi bila makcik tu kejar kakak, nada suaranya agak tinggi dan suaranya memang menakutkan. Waktu tu sekitar 2 lebih pagi, kakak pun larilah terpekik-pekik. Yang hairan, bila kakak dapat masuk lift, kakak tengok makcik tu dah tak ada di luar. Tangan Casey dengan serta-merta tekan butang tutup pintu lift. Makcik yang lari dari belakang entah hilang ke mana. Setiap tingkat naik, kakak berdegap-degup jantung, takut-takut dia tunggu sampai depan sampai bila nak keluar depan lift rumah kakak ni, kakak menjenguk dahulu untuk lihat makcik tu ada kekejar ataupun tidak. Dan tak tahulah sama ada makcik tu manusia ataupun bukan. Terima kasih daripada kak kita. Yang ini daripada Yati, katanya, kisah malam ni semua best. Saya tidur ni pun rasa takut. Nak kisah yang pertama tadi, kisah ketengahkan dari Imi, berkonsepkan kena gangguan, kena rasuk. Suaranya memang cukup menakutkan saya. Syabas kepada pendengar-pendengar yang berkongsi pengalaman dan kisah cerita best. Terima kasih. Yang ini dari pendengar kita, namanya siapa ni? Aziz, katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kata Pak Aziz, saya pada tahun 70-an dahulu pernah bertugas sebagai seorang penarik becak. Ataupun kalau dulu penarik waktu itu dah kayu, Kisi. Bertugas di Singapura, mengayu becak. Dan ada juga di antara kita yang tak mampu naik bas ataupun tak mampu naik taksi, akan naik becak. Beca ni lambat tapi harganya murah sangat. Saya ingat saya bertugas di salah sebuah kawasan dekat Geylang. Masa tu saya dapat seorang penumpang, seorang budak perempuan yang naik beca dan kemudian mengarahkan saya pergi ke Kampung Siglap dari kawasan Geylang. Saya pun menjemput dia naik dan saya kayu. Bila budak ni duduk beca saya, semakin lama beca saya semakin berat. Semakin dalam saya jalan, jauh saya kayu, semakin berat saya dapat rasakan. Dalam hati saya berkata, kenapa budak ni berat sangat? Pendengar Ria 897 FM, kata Pak Aziz, dia teringat akan kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh rakan-rakannya dahulu. Teman-teman Ria 897, Pak Aziz waktu itu muda remaja.
mencari rezeki untuk membantu ayah dan keluarga. Jadi bila teringat rakan-rakan beca yang lain, termasuklah orang-orang tua yang otai yang lama, ceritakan mendapat penumpang yang bukan manusia, beca kamu akan menjadi berat serta merta. Saya terus meremang bulu roma Casey. Meremang. Bila tengok kiri kanan semua gelap gelita. Saya pun berhentikan beca saya pejam mata, saya baca surah-surah tertentu. Saya kemudian kayu. Bila pejam dan kayu, dapat rasakan semakin lama beca saya semakin ringan. Saya buka mata tengok, beca saya dah tak ada penumpang. Kemudian saya pusing balik. Terus balik ke rumah saya. Pendengar Ria 897 FM. Kata beliau waktu itu usia saya sekitar hampir nak tamat usia remaja. Mencari rezeki untuk membantu keluarga, balik rumah termengah-mengah dibuatnya. Ingat lagi arwah bapa saya tanya, kenapa dengan kau ni? Arwah bapa waktu itu sakit, yang sedang berada dalam bilik. Saya terus masuk bilik dia termengah-mengah, pegang tangan, saya ceritakan apa yang berlaku. Dia suruh ambil air. Saya nak pergi dapur pun takut Casey. Nasib baik nampak adik saya yang terbangun. Saya kejutkan dia sekali untuk temankan saya keluar ke dapur untuk mengambil secawan air. Arwah bapa saya bacakan, saya minum dan sapu ke muka untuk tenangkan diri saya. Terima kasih Casey. Okey, itu dia pengalaman orang pengayuh becak ni memanglah menyeramkan ya. 669-11897, silakan hubungi saya di 669-11897. Bagaimana agaknya? Hello, selamat tengah malam. Halo Casey, apa kabar? Ada kronik ya Casey? Ya, silakan. Ya, Pak Raden ya. Ini Pak Raden nak cerita, Pak Raden nasihat pada anak-anak muda remaja Casey. Ini terjadi pada budak. Ini Pak Raden cakap jangan marah ya. Anak-anak dara politeknik. Sebenarnya memang korang semua budak-budakmu yang Allah Ta'ala ciptakan korang tu bernafsu. Tapi janganlah buat angkara yang tak baik. Ini sebenarnya Casey, seorang pemuda wanita budak politeknik, dia ada pacaran dengan seorang kirakan teman yang tempat sekolah dengan dia. Tapi ini Pak Raden nak cerita, motif cerita Pak Raden ni adalah untuk beri nasihat pada anak-anak dara. Jangan bohong dengan mak. Dia ni kadang-kadang suka tipu ibu Casey. Dia cakap dengan maknya, mak nyari ada projek, nyari ada balik malam. Tapi sebenarnya Casey mungkin adalah anak muda. Kadang-kadang macam orang muda cakap apa, nak tangkap bentuk, jalan-jalan, keluar makan angin. Tapi Casey, mereka telah pergi ke satu tempat berdoaan seperti ialah macam budak muda dalam yang dipanggil apa Casey, cinta monyet mungkin, atau mungkin baru nak mengenal apa itu boyfriend sama girlfriend. Jadi apa yang terjadi Casey, bila malam mak dia tunggu, dia tak balik. Mak dia tunggu, dia tak balik. Selalu dia balik, dia akan call maknya. Ini handphone dia tutup. Dan maknya risau. Mak dia ni Casey seorang ibu, sayang ibu tau. Ibu ni ada naluri baik. Dia tahu anak dia ni ada benda tak terkena atau tidak. Jadi seseorang siapa kalau anak perempuan, anak laki-laki, jangan bohong-bohong dengan mak. Mak ni ada satu Allah Ta'ala ciptakan, ada naluri jiwa yang murni. Mak melahirkan, dia tahu anak dia apa terjadi. Jadi jantung ibunya berdekat-dekat mungkin. Dia telefon saya, dia cakap, Pak Raden, tolong tak boleh anak saya dalam pukul 1 pagi merayap tak balik, 2 pagi tak merayap tak balik. Jadi dengan izin Allah Ta'ala mungkin apa terjadi Casey, mak dia apa tahu terjadi, dia dapat panggilan telefon. Selalu maknya ni selalu tengok tingkap anaknya balik. Tapi kenapa anaknya balik lambat? Anaknya ni anak dara. Anak dara pun kalau boleh jangan merayap tak tentu pasal, kesian maknya. Jadi apa terjadi Casey, dalam bila dia balik, mak dia tunggu-tunggu tak ada. Sekali ada panggilan telefon daripada teman laki-lakinya. Casey tahu apa terjadi. Sebenarnya diorang pergi satu sightseeing berdua. Pasal budak laki-laki ni ada motor Casey. Jadi apa yang terjadi, mereka telah pergi berdoaan ke satu tempat. Casey tahu apa tak? Janganlah berasmara dana tempat
kuil-kuil Casey, atau tempat berhala, tempat walaupun Wak Ima patung orang semayang bangsa asing, kita kena hormat juga. Jadi kena dia pergi satu tempat old Buddhist temple yang ada perkarangan di Mount Faber. Jadi dekat situ mereka dalam ambil gambar-gambar, mereka duduk di situ, dalam gitu mungkin mereka melepaskan perasaan kasih sayang sebagai ini, tapi di situ rupanya ada benda kuasa gaib yang tak suka Casey. Jadi Wak Ima kita apa saja tempat sembahyang, tempat bangsa asing sekalipun, mereka juga beribadat mengingat kepada yang baik. Jadi mungkin ada kuasa yang di situ yang tak terima budak-budak membuat perkara yang tak baik di situ. Bila dia balik, anak perempuan tu bila masuk bilik, maknya tanya, contoh namanya Beda, apa sebab kau balik lambat dah hari ni? Dia cakap dia diam. Dalam dia diam, lepas tu dia duduk, terus dalam dia duduk, di dalam histeria, dia telah berbuah dalam cara Buddha Siam Casey. Saya pe Buddhis pe cara mantra macam Amitabha, Nanot Pacapo. Itu dikatakan Pak Din banyak kawan orang Buddhis mang juga. Jadi Pak Din tahu mantra ada orang. Pak Din pernah ada kawan. Pak Din ni bukan Pak Din puji, Pak Din international. Pak Din kawan Father, Christian, Hindu, because every religion kita respect as a Singaporean. Jadi bila Pak Din tengok cara dia tu, Pak Din jumpa dia berubah cara mantra Hindu, bukan mantra Buddha ya. Jadi Pak Din, dia tanya, Pak Din disettle oleh chronic case, dikasih tahu oleh ibunya, Pak Din cepat Pak Din, anak saya dah berbual English, ini macam satu bukan Pak Din kan, ngomongan wong Jawa, pasal Pak Din bisa ngomong Jawa. Sekali bukan cakap Jawa, biar Pak Din tengok, rupanya dia bosong, dia bahasa Siam yang agak unik, bahasa Thailand. Jadi Pak Radin terpaksa panggil satu Siamese Buddhis yang Pak Radin kenal untuk datang untuk apa tahu, onkan handphone dia dan kasih tahu, translatekan dia, Mang Buddhis Mang ni yang pandai cakap Inggeris. Pak Din tanya apa yang dia nak, dia cakap dalam translation, dia kata taruhkan handphone tu dekat, Pak Din suruh bukakan sound system handphone budak perempuan ni, kasihkan dia dalam histeria tu, kasih Buddhis Mang tu dengar. Jadi Buddhis Mang, kita jangan nak sombong, walaupun kita berilmu, kadang-kadang kita kena kongsi juga dengan ilmu orang lain, sebab mereka pun ingat baik. Jadi kita menghormati agama orang tu sebagai sahabat. Jadi bila Pak Din tanya, dia kasih tahu dengan Pak Radin, Mr. Radin, this woman has been possessed by a monk, by a devil in the monastery that passed through and just cursed them for making love in the Thailand where monk punya area, and the spirit don't want to go. So what can I do? Never mind Pak Din, I'll help you in my own way and you go on your spiritual. Jadi Pak Din gunakan, jadi lepas bila lepas Pak Radin membantu, lepas dia cara mantra dia tu, dia tiupkan di telinga budak tu, baru dia keluarkan bahasa Melayu pula Casey. Jadi Pak Din berterima kasih dengan interpreter Mang Priest tu, keluarkan spirit of the devils that speak Thailand. Tapi bila dalam gitu, baru dia balik normal, dia keluarkan bahasa Melayu punya kesampukan pula, dan dia cakap spirit of the devil ni Casey, apa dia nak kasih tahu, setiap spirit apa bangsa, walaupun the Christian spirit, walaupun the Hindu spirit, they can intercommunication with each other. Diorang boleh, they are good in bilingual. Jadi dalam gitu, baru dia keluarkan bahasa kebangsaan Melayu pula. Baru Pak Atasi, dia cakap, dia keluar daripada bahasa Thailand, dah dikeluarkan oleh Mang tu melalui sound system phone yang dia on the air, dan dia keluar, dan rupanya dia nak main politik, dia divert, dia keluarkan bahasa Melayu Casey. Jadi spirit of the devil that speak Thailand masuk bahasa Melayu, dan dalam masuk Melayu, alhamdulillah. Jadi Pak Din tahu macam mara, rupanya dia orang nak main chess game, rupanya alam gaib ni Casey. Jadi bila dalam bahasa Melayu apa dia cakap, saya tak suka, ini budak, aku tak suka dia duduk di depan dengan budak muda, dia kotorkan tempat ibadah aku, tempat aku gini, dan aku dah lama mati, aku duduk di sini, aku serupanya dia roh perempuan Siam yang alim, jadi dia suka duduk di situ. Casey tahu, Mang ni Casey, kita nak hormat juga, Mang ni mereka tak berkahwin, dan mereka tidak ada nafsu, agama mereka believe that the Mang and the Nun cannot get married. So bila dia tengok
tengok keadaan perempuan membuat cara nafsu begini, mereka marah. Jadi yang Pak Adin nak cerita motif cerita ni, so bila laki-laki dan budak perempuan politeknik ni duduk, jadi dia tersampuk the spirit of the pious nun, of the pious monk lady that is so pious, cannot accept they making a kind of dirty punya make love in the monastery, and they attack. Dia masuk dan dia menghalau cara masuk tanpa sedar, benda tu dia tak nak keluar. Jadi untuk sesiapa kita respect juga agama, the place of other people religion, and you don't just play hanky-panky, especially like making love in down there. Please Pak Lim sayang korang macam anak buah. Jadi kalau boleh anak-anak politeknik, anak dari, berkawanlah, tapi janganlah bikin tempat ibadah bangsa asing ke untuk tempat kita duduk berromantika bersama-sama, nak berpeluk-peluk, tak baik. Itu saja ya Casey. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak cakap? Terima kasih, selamat malam semua ya. Goodbye, I see you tomorrow.